2022. Kita tak cerita 2020. And that is why they were so confident. Mereka sangat yakin mereka boleh menang PRU yang lepas dengan lebih kurang 115 ke atas kerusi. Tetapi mereka gagal di negeri seperti Selangor. And even masa ketiadaan mereka jadi kerajaan, they spent a lot, ratusan ribu di Selangor alone pada PRN yang lalu. And that's why dia sangat confident untuk menang. And that's why dia menang beberapa kerusi. Now itu, okey lah, maksudnya mereka berjaya. Tak, mereka berjaya mempengaruhi secara social media, secara pendapat. Tetapi benda itu short term. Dia berjaya memanipulasikan minda dia dalam satu short term, tetapi dia tidak berjaya membina jiwa yang benar-benar faham. That is why even katakanlah Pakatan Harapan tak berbelanja sebanyak itu pun. In fact, saya boleh jamin tak ada belanja banyak pun. Adalah mungkin a few thousand berbelanja. Saya boleh kata PH masa tu belanja tak sampai pun 50,000 pun untuk social media punya iklan. Tak sampai lah. Less than that. Pun dia dapat 80 lebih kerusi. Kenapa? Sebab pembentukan pemikiran itu datang daripada awal, bukan masa nak pilihan raya. And because of that, saya tertarik antara lain perkara yang dimainkan. Kedua adalah isu yang dimainkan. Now, kita kena faham kenapa golongan sebenarnya disebut 40, bukan 40, 35 ke bawah. 35 ke atas daripada segi sokongannya sebenarnya sudah beralih banyak daripada Perikatan Nasional kepada tak mengundi, tak tahu ataupun tidak akan mengundi Perikatan Nasional di kawasan selain daripada 4 negeri yang mereka menang. Even di kawasan yang mereka menang. Kenapa? Sebab golongan yang atas ni mereka faham agama, mereka faham bangsa. Golongan 35 ke bawah ni still gullible. Mereka tak faham. Mereka percaya bahawa apa yang di bawah itu, betul lah kot. Bangsa dan agama dua perkara yang paling mudah nak jual. Saya bagi contoh video ini tuan-tuan. Kita boleh tengok sendiri. Ini ucapan Hadi di Kemaman. Dengan PKR apa ada apa. DAP ini satu parti yang terang-terang bercanggah dengan Islam. Perlembagaan dia menegakkan sekularisme. Tak ada agama tak ada kuasa. Ini sekularisme. Malaysia macam Singapura, tak ada rupa bangsa, nak hapuskan kebangsaan. Ini DAP. PKR pula liberal pragmatisme, parti yang tidak ada dasar, macam lalang ikut angin siup. Ini PKR, parti yang tak ada dasar, bercampur macam-macam. Keadaan yang sangat berbahaya. Pilihan raya ni bukan untuk Kemaman je. Nama Pilihan Raya Kemaman sebenarnya besar untuk Malaysia seluruhnya, untuk menambah, mempertahankan kursi orang Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional. Dan kita sedang memujuk lagi UMNO, kerana UMNO bukan semua menyokong PH, sedang memujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Okey. Yang awal tadi tu dia ada sebut sebenarnya. Dia kata, dan ini adalah berbahaya. Okey. Pertama, dakwaan tentang DAP adalah bercanggah dengan Islam. Dia kata sekular. Yang pertama sekali saya kata, di dalam Islam sebenarnya Islam sekular, dalam Islam tidak ada istilah sekular. Dan sekular tidak akan boleh mengatasi Islam. Sekular ini sebenarnya asal dia adalah satu fahaman yang bertentangan dengan Kristian. Kan? Sebab itu dalam salah satu pegangan dalam sekular adalah Kaisar untuk Kaisar dan juga Tuhan untuk Tuhan. Ada satu apa orang kata, satu verse yang dia orang quote. Dia sebenarnya ajaran yang di mana dia bertembung dengan agama Kristian, tetapi tidak dengan Islam. Saya pernah borak dengan Dr. Mazli kan. Dia tulis buku sekularisme dan sebagainya. So saya buat satu notion. Saya kata, doktor, saya nak bagi tahu sebenarnya sekular, maksudnya Islam tidak ada istilah penentangan dengan sekular. Maksudnya saya bukan kata Islam itu sekular. Saya bukan kata sekular itu akan menentang Islam. Tak. Sekular tak boleh pun menentang Islam. Dia kata kenapa? Sini panjang perbahasan tapi saya pendekkan. Dia macam ni. Di dalam Islam ada satu usul. Usul dia begini.
Semua perkara adalah boleh melainkan ada nas yang menegahnya. Semua perkara adalah boleh melainkan ada nas yang menegahnya. Now, bila kita bercerita tentang sekularisme antara lain adalah dia mengatakan yang mana hukum Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Maksudnya ibadah within the four walls of church, dia kata. Yang mana selain daripada itu undang-undang dan sebagainya itu adalah berkenaan dengan negara. It is true untuk agama Kristian. Kerana kita kena faham, minta maaf kepada penganut agama Kristian, kita kena faham agama Kristian dia very strict, terutama bila bab ibadah dia ada very pengkhususan ibadah. Tetapi selain daripada ibadah dia tidak ada kod. Dia tidak ada kod berkenaan dengan selain daripada ibadah. Dia ada ibadah dia yang khusus dalam Bible dia, cara semayang dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu dia tidak ada kod. Dia tidak ada usul fiqh kepada selain daripada ibadah dia. Cuma berlaku Renaissance dan sebagainya itu ada satu cerita lain lah sewaktu zaman pada waktu itu. Nah, di dalam Islam kita ada yang ibadah khusus kita ada selain daripada ibadah khusus. Selain daripada ibadah khusus, kita kata selagi mana dia tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka itulah bertepatan dengan Islam. Nah, bila sekularisme datang, dia nak implement dengan satu-satu perkara. Dia kata Islam tidak boleh campur tangan. Kita tak perlu tulis perkataan Islam. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan Islam, itu dia bolehkan. Nah, kalau kita kata bahawa negara ini adalah negara sekular, ataupun DAP katalah negara sekular, kita ambil DAP lah, kita ambil UK. Memang dia sah-sah mengatakan dia adalah negara sekular. Saya nak tanya, ada tak perbankan Islam di UK? Jawapan mudahnya ada. Malah antara perbankan Islam terbesar di dunia berada di sebuah negara yang sekular paling besar di dunia, Germany. So, bagaimana sebuah perbankan Islam ada di sebuah negara sekular yang paling besar? Sebab itu saya kata tadi, Islam itu sendiri dia tak melihat kepada sekular itu sebagai satu ancaman. Sebab sistem sekular, sistem Islam, suatu sistem yang sebenarnya dia bukan, saya kata compatible, tetapi dia tak boleh nak serap, nak hapuskan, nak hancurkan Islam. Sebab Islam ada satu prinsip, semua perkara adalah harus melainkan ada nas yang menegahnya. So sekular tak boleh nak asingkan. Saya ambil contoh makanan halal. Adakah halal melarang? Adakah sekular menghalang halal? Adakah sekular menghalang halal? Adakah sekular menghalal kepada halal? Tak. Kita tengok Amerika. Antara slaughterhouse terbesar di dunia, di US, saya tengok nama dia, halal. Antara slaughterhouse yang terbaik halal di dunia, di Australia. Itu saya maksudkan, sekular dan apa saja sistem tidak boleh menghalang Islam kerana prinsip dia sangat unik. Apa sahaja dipanggil asimilasi, apa sahaja perkara yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bertepatan dengan Islam. So bila dia sebut tadi tentang sekularisme dan sebagainya, dia seolah-olah bercerita soal air dan api. Soal minyak dan air. Seperti minyak dan air, seolah-olah begitu. Padahal Islam tidak sedemikian. Islam tidak sedemikian. Islam bukan black and white sahaja yang 50-50, tak. Sebab itu saya kata pemahaman dia tentang Islam, pemahaman Tuan Guru Haji Hadi tentang Islam, bagi saya banyak kesilapan dan banyak fault. Saya bukan kata dia tak Islam, tak. Saya bukan mempertikaikan akidah beliau. Saya mempertikaikan kefahaman fik beliau. Fik waqi', fik reality dan juga fik siasah, fik politik dia. Saya mempertikaikan. Saya tak nampak beliau adalah seorang yang faqih di dalam fik waqi' dan juga fik politik, fik siasah. Dia mungkin mahir dalam sirah umpamanya. Dan juga saya tidak mempertikaikan akidah. Jangan salah faham pula. Kita bukan orang PAS nak menghukum. Tak. Cuma saya mempertikaikan pandangan dia daripada segi politik dan juga cara fikah secara realiti dia. Dia tak nampak perkara itu. Dan juga saya banyak mempertikaikan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan sekularisme. Mungkinlah satu hari nanti saya akan tulis buku berkenaan dengan sekularisme dan bagaimana sebenarnya Islam ni dan sekularisme tidak mengancam Islam pun. Sekularisme tidak dapat dia tak boleh, dia tak dapat pun nak mengancam Islam, because the way Islam operates, dia operate dalam satu konsep yang bersifat rahmat kepada manusia. Tak kisah apa sistem, whether komunis ke, whether anda sekular ke, whether anda kapitalis ke, whether anda demokratik ke, apa ke, konservatif ke, liberal ke, Islam akan